Selamat Saboy ke daerah Tutong. Assalamualaikum Nur Adina, apa kabarnya pada pagi ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muammar dan juga Umu, alhamdulillah saya sehat ya pada pagi ini. Bagaimana pula dengan Umu dan juga Muammar, apa kabar? Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat juga ya Nur Adinah. Kita doakan semoga juga berlanjutan hingga hujung hari ini dan juga hari-hari seterusnya. Jadi alhamdulillah juga kemarin sama-sama di negara Brunei Darussalam kita menyambut malam nisfu Syaban ya. Seperti kita maklum aktiviti-aktiviti keagamaan dilakukan di masjid-masjid, balai-balai ibadat, juga malah di rumah-rumah persendirian juga diindahkan dengan kalimah-kalimah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga selawat ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin Nur Adinah dapat mengongsikan juga mungkin antara aktiviti yang dekat saja setiap tahun bersama dengan ahli keluarga ataupun bersama dengan Adinah sendiri. Ya, maaf ya. Baik, kalau saya secara peribadi memang untuk menghidupkan lagi malam nisfu Syaban ini akan memperbanyakkan lagi ya amalan ibadah. Jadi seperti memperbanyakkan zikir, ya, istighfar dan juga doa-doa, memohon antara kebaikan dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi memang banyak antara kelebihan malam nisfu Syaban ini. Jadi itulah kita mengambil peluang ini juga untuk memohon keampunan dan juga mendapat lagi ya ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, betul. Alhamdulillah. Kesian Dina. Tersedak yang mendengar suara Mama tadi. Terima kasih Adina di atas pengungsiannya. Jadi kami serahkan saja kepada Adina untuk mengungsikan bahan visual dan juga info bagi daerah Tutong. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Umu dan juga Muammar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam Jumaat. Auda kita bersua pada pagi ini. Dan terima kasih kepada Auda yang terus setia menyaksikan sampai pagi lintas langsung dari daerah Tutong. Untuk edisinya pada hari ini, hari Jumaat 14 Februari 2025. Auda seperti biasa dalam pertemuan kita akan dikongsikan beberapa info semasa yang akan berlangsung di daerah Tutong, di mana masih lagi diteruskan ya kursus ibadat haji dan juga umrah bagi musim haji tahun 1446 Hijrah bersamaan dengan 2025 Masihi pada hari ini, hari Jumaat 14 Februari 2025, dan akan berakhir pada hari Ahad 16 Februari 2025, di mana bagi peringkat daerah Tutong akan mengambil tempat di Sekolah Ugama Pengiran Anak Puteri Nurain daerah Tutong dan akan bermula pada jam 8 pagi hingga 10.30 pagi. Dan makluman yang seterusnya Auda, pada esok hari Sabtu 15 Februari 2025 akan diadakan upacara menaikkan bendera sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ke-41 bagi tahun 2025 bagi peringkat daerah Tutong, yang akan diadakan di kawasan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong dan insyaAllah akan bermula pada jam 9 pagi ya. Dan itulah Auda antara dua makluman yang dapat kami kongsikan untuk pagi ini, dan seterusnya kita akan ikuti bahan visual yang telah pun disediakan untuk pagi ini. Jadi mari kita saksikan bersama. Institusi masjid mempunyai peranan yang penting dalam perkembangan sejarah Islam dan sehingga kini ia masih kekal relevan sebagai sebuah tempat yang bukan sahaja buat umat Islam melaksanakan ibadah solat, malahan sebagai pusat penyebaran ilmu yang menunjukkan masjid itu adalah pusat kehidupan Islam dan pusat seluruh kegiatan Islam. Kejayaan sesebuah masjid itu bergantung kepada sejauh manakah peranan dan fungsi yang telah dijalankan olehnya, lebih-lebih lagi jika dapat menarik masyarakat Islam di sekelilingnya untuk beribadah dan mengimarahkan serta menggunakan masjid tersebut untuk kebaikan masyarakat. Adapun kita melihat para ahli jawatankuasa AJK Takmir Masjid bersama para jemaah masjid sentiasa bergerak aktif
dalam mengendalikan pelbagai aktiviti-aktiviti keagamaan bagi penyertaan orang ramai, khususnya mereka yang beragama Islam, untuk beroleh manfaat dan ilmu daripada pungkayahan aktiviti tersebut jua. Antara yang dapat dilihat adalah melalui pelaksanaan bengkel-bengkel yang kerap kali diadakan seperti bengkel pengurusan jenazah, bengkel dikir marhaban dan dikir Brunei, bengkel pengenalan bahasa Arab dan sebagainya. Pemantapan ilmu agama melalui pelaksanaan bengkel-bengkel agama setentunya membantu dalam memperkukuh pemahaman terhadap ajaran Islam. Ahli Jawatankuasa AJK Takmir Masjid Hasanah Bolkiah Pekan Tutong dengan kerjasama Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong juga tidak ketinggalan menganjurkan bengkel yang disertai oleh lebih 100 peserta yang mengikuti bengkel kefahaman solat berjemaah di masjid berkenaan. Beberapa permasalahan dalam sembahyang berjemaah dikongsikan dalam bengkel tersebut yang disampaikan oleh Yang Mulia Haji Kamaluddin bin Haji Abdul Rahman, Pegawai Hal Ehwal Masjid. Untuk menyertai sembahyang berjemaah bagi yang memulakan sembahyang berjemaah bersendirian contohnya. Semasa dia bersendirian itu tiba-tiba ada jemaah buat. Maka yang boleh syaratnya yaitu memberhentikan sembahyang bersendirian itu untuk menyertai sembahyang jemaah ada syarat. Yang pertama, kita lihat dulu sembahyang fardu. Apabila seseorang itu sudah mula sembahyang fardu secara sendirian, contoh sholli fardhu maghrib, Allahu Akbar, sembahyang sendiri itu. Kemudian ketika mengerjakan sembahyang itu, ada orang jemaahnya ya akhir kan datang ke masjid, tiba-tiba ada orang jemaah, ada 3 orang. Ketika itu maka harus afdal dia memberhentikan sembahyang itu, mengikut jemaah. Tetapi syaratnya menukar niat. Syaratnya menukar niat, bukan berhenti terus-terus berhenti. Sebabnya sembahyang fardu yang saya sebutkan tadi, sembahyang fardu itu adalah haram memberhentikan serta-merta. Caranya memberhentikan, tukar niat menjadi sembahyang sunat. Tapi kalau sembahyang maghribnya itu sudah 3, ada syaratnya lagi kan? Tukar niat fardu menjadi sunat 2 rakaat. Jadi kalau sembahyang sunat untuk 3 rakaat ataupun 4 rakaat, maka tukarlah niatnya menjadi sembahyang sunat. Tapi cara menukar adalah ditasdikkan saja dalam hati. Ini sembahyang menjadi sembahyang sunat. Itu saja. Akan tetapi menukar niat fardu kepada sembahyang sunat 2 rakaat ini kalau hanya boleh dilakukan, lihat syarat-syaratnya. Waktu sembahyang masih lagi panjang. Waktu sembahyang itu masih lagi panjang. Kalau sembahyang maghrib itu masih lagi ada, maksudnya sembahyang itu masih lagi ada waktu lah. Contoh 7.15, masanya 7.40 kan? 7.15 contoh, panjang masih kan? Masa itu. Kalau dia menukar niat sembahyangnya itu sebagai sembahyang sunat 2 rakaat, dia yakin, katanya dia yakin bahwa setelah menyempurnakan sembahyang 2 rakaat ini dia sempat melakukan sembahyang jemaah. Artinya habiskan dulu 2 rakaat itu. Tadi kan niatnya 3 sembahyang maghrib kan, tiba-tiba ada orang jemaah, dia jadi sembahyang sunat 2 rakaat, habiskan 2 rakaat itu. Kemudian salam, barulah disertai dengan sembahyang jemaah itu. Jangan suka hati memberhentikan, haram hukumnya bagi sembahyang fardu. Melalui bengkel tersebut juga, antara yang disentuh adalah mengenai isu lupa dalam sembahyang berjemaah. Apabila tertinggal rukun lah, contoh, kemudian ia ingat ataupun ia sampai kepada rukun seperti rakaat berikutnya, contoh atau ia lupa suratul Fatihah. Suratul Fatihah, imam pun rukuk tapi tidak ada Fatihah. Dia buat rukuk yang tidak sampai Allah berbeda. Tapi benarnya rukuknya itu tidak dikira tu apa sebab Fatihahnya tidak ada. Tapi oleh kerana ia confident, jadi ia buat saja. Sujud sampai berdiri. Allah rakaat kedua. Ini kan namanya rakaat seterusnya. Tapi jemaah
Dia kata imam tu buat saja. Kita berdiri bersih. Rakaat kedua ikut seterusnya. Apa yang dilakukan kalau sudah macam itu, si imam tu bila dia ingat tadi pada rakaat seterusnya, maka rakaat itulah yang dikira baginya. Rakaat sebelumnya tidak dikira. Sebab apa? Satu rakaat nanti akan ditambah kalau dia ingat. Kalau dia ingat, macam itu. Kemudian sujud sahwi. Melalui pengungkaian bengkel yang turut melibatkan sesi interaktif, diskusi dan berkongsi pengalaman bersama para pembengkel dan jemaah itu akan dapat membantu memperkukuh pemahaman para peserta bengkel selain memberi pengetahuan mendalam buat mereka mengenai permasalahan yang sering berlaku di dalam solat berjemaah. Semoga aktiviti takmir masjid akan terus diungkayahkan dan dilaksanakan di masa-masa mendatang yang bukan sahaja bertujuan untuk mengimarahkan masjid, malah untuk memperoleh pahala daripadanya jua.